Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan memperkenalkan inovasi kumpulan kami yang bertajuk Teatuk. Apa itu Teatuk? Kita lihat sama-sama. Baik, sedikit latar belakang berkaitan dengan penghasilan inovasi Teatuk. Penghasilan Teatuk ini terhasil daripada pengkaji yang melihat kepentingan karangan dalam peperiksaan, terutamanya untuk mata pelajaran bahasa Melayu. Karangan dalam bahasa Melayu membawa separuh daripada keseluruhan markah kertas bahasa Melayu terutamanya dalam SPM. Oleh itu, karangan boleh menjadi penentu kepada pencapaian calon untuk mata pelajaran bahasa Melayu. Selain itu, pengkaji mendapati ada sebahagian murid yang gagal menulis pendahuluan karangan dengan baik, walaupun mereka boleh menghuraikan isi karangan dengan baik. Jadi hal ini telah menjejaskan keseluruhan markah untuk karangan yang telah dihasilkan. Hal ini bukan sahaja berlaku kepada murid yang lemah, bahkan terdapat murid dalam golongan sederhana dan juga cemerlang yang gagal untuk menulis pendahuluan karangan yang sesuai. Selain itu, kaedah-kaedah yang ada didapati kurang sesuai untuk murid-murid, terutamanya murid-murid daripada golongan lemah dan juga sederhana. Walaupun telah didedahkan dengan pelbagai kaedah yang lain, namun mereka masih gagal untuk menulis suatu pendahuluan karangan yang baik. Oleh itu, pengkaji mencuba satu kaedah baharu atau mencadangkan satu kaedah baharu yang boleh memberikan panduan kepada murid dalam menulis pendahuluan karangan. Hal ini berlaku kerana penulis ataupun pengkaji apabila bertanya kepada murid, mereka tiada satu panduan yang khusus bagaimana untuk membina pendahuluan karangan yang sesuai. Pada masa yang sama, pengkaji ingin menghasilkan satu inovasi yang mudah diingati ataupun satu teknik yang mudah diingati oleh murid. Oleh sebab itu, pengkaji menggunakan kaedah akronim yang ada makna dan juga mudah diingati oleh murid dalam memberikan panduan kepada mereka untuk menulis suatu pendahuluan karangan yang sesuai. Selain itu, inovasi ini juga dikatakan sebagai antara panduan yang lengkap untuk membantu calon menulis pendahuluan karangan yang sesuai. Kerana akronim yang digunakan merupakan antara intipati dalam penulisan sesuatu pendahuluan karangan. Baik, rasional bagi penghasilan inovasi Teatuk ini ialah yang pertama, untuk menyediakan satu panduan penulisan pendahuluan karangan yang mudah diingati oleh murid-murid. Yang kedua, iaitu inovasi ini diharapkan dapat membantu murid yang lemah dalam menulis pendahuluan karangan supaya mereka dapat menghasilkan satu pendahuluan karangan dengan lebih mudah. Rasional yang ketiga iaitu inovasi ini diharapkan dapat membantu murid yang cemerlang ataupun dalam kategori sederhana dapat menulis pendahuluan karangan dengan lebih baik. Strategi penyelesaian. Strategi yang pertama iaitu pengenalan kaedah penulisan pendahuluan karangan menggunakan kaedah Teatuk. Oleh itu, murid-murid akan diperkenalkan dengan kaedah ini dan dijelaskan tentang apa itu Teatuk. Seterusnya, guru atau pengkaji akan berikan tunjuk cara bagaimana menggunakan atau cara menggunakan kaedah Teatuk dalam menulis pendahuluan karangan. Melalui kaedah contoh ini, murid-murid didedahkan dengan lebih tepat cara menggunakan kaedah Teatuk dengan menghasilkan rangka penulisan yang lebih sesuai. Setelah itu, murid akan dibimbing untuk membina pendahuluan karangan dengan menggunakan kaedah Teatuk. Murid akan diberikan satu soalan contoh dan guru menggunakan kaedah sumbang saran kepada murid untuk membina satu rangka penulisan pendahuluan karangan. Selepas itu, mereka akan membina pendahuluan karangan tersebut dengan bimbingan guru. Seterusnya, murid akan diminta membina satu pendahuluan karangan tanpa bimbingan guru.
mereka menghasilkan sendiri pendahuluan karangan tersebut dengan menggunakan kaedah ta'atuk berdasarkan tunjuk cara ataupun contoh yang telah diberikan. Mereka akan membina sendiri rangka karangan dan menghasilkan sendiri pendahuluan karangan tersebut. Strategi penyelesaian seterusnya itu melalui aktiviti pemerhatian. Pada bahagian ini, guru ataupun pekaji akan memerhatikan atau menyemak pendahuluan karangan yang telah dihasilkan oleh murid dengan menggunakan ta'atuk. Pada peringkat awal ini, didapati ramai murid yang masih lagi membuat sedikit kesilapan ataupun kekurangan dalam menghasilkan pendahuluan karangan menggunakan kaedah ta'atuk. Oleh itu, kelemahan atau kekurangan ini telah dibincangkan bagi mereka membuat pembetulan. Seterusnya, pengkaji ataupun guru akan memberikan aktiviti pengukuhan. Jadi aktiviti ini akan mengukuhkan lagi pemahaman mereka tentang kaedah menggunakan ta'atuk dalam menulis pendahuluan karangan. Setelah itu, pemerhatian dilakukan sekali lagi terhadap pendahuluan karangan yang telah dihasilkan oleh murid-murid. Sekiranya masih lagi terdapat kesilapan atau kekurangan, hal ini akan dibincangkan terus kepada murid-murid. Seterusnya, penambahbaikan juga akan dilakukan. Proses penambahbaikan ini berlaku pada kaedah ta'atuk itu sendiri melalui penerangan yang disampaikan kepada murid dengan menggunakan contoh-contoh yang lebih sesuai. Dan seterusnya yang terakhir iaitu aktiviti penyebar luasan kaedah ta'atuk kepada lebih ramai murid dan juga kalangan rakan sejawat. Penggunaan kaedah ta'atuk dalam menulis pendahuluan karangan. Itu bermaksud tema ataupun topik karangan berdasarkan kehendak soalan. Calon akan memberikan atau menyatakan tema yang sesuai berdasarkan kehendak soalan. H pula bermaksud huraian kepada tema karangan. Calon atau murid akan memberikan sedikit huraian berdasarkan pengetahuan sedia ada mereka berkaitan dengan tema ataupun topik yang dibincangkan. Dalam hal ini, mereka boleh menggunakan konsep 5W1H untuk memberikan sedikit huraian kepada tema soalan karangan. Seterusnya, AT pula bermaksud ayat tanya. Murid boleh mengembangkan lagi pendahuluan karangan mereka dengan mengemukakan beberapa ayat tanya. Ayat tanya ini boleh dikembangkan dengan menggunakan konsep 5W1H. Ayat tanya ini menggunakan konsep pendahuluan ayat tanya yang digabungkan dalam ta'atuk. Seterusnya untuk U pula membawa maksud ungkapan menarik, rangkai kata indah atau peribahasa. Dalam penulisan karangan, ungkapan menarik, rangkai kata indah atau peribahasa merupakan salah satu kriteria utama untuk mendapat markah yang baik dalam penulisan karangan. Oleh itu, ungkapan yang dicadangkan pada bahagian pendahuluan ini akan memastikan murid ada sekurang-kurangnya satu rangkai kata ataupun peribahasa yang boleh membantu mereka mendapat markah yang lebih baik untuk bahagian penulisan karangan. Seterusnya, K membawa masuk kesimpulan perenggan pendahuluan. Guru atau pekaji mendapati ramai calon atau murid yang gagal menulis bahagian kesimpulan perenggan pendahuluan. Kegagalan ini menyebabkan markah terjejas apabila karangan itu ataupun suatu perenggan itu tidak lengkap tanpa ayat kesimpulan. Jadi kesimpulannya, kaedah ta'atuk ini memberikan satu panduan kepada calon ataupun murid untuk menulis pendahuluan karangan yang mengandungi aspek-aspek yang perlu ada dalam sesebuah pendahuluan karangan. Baik, seterusnya kita melihat kepada impak daripada penggunaan kaedah ta'atuk dalam menulis pendahuluan karangan yang telah dilaksanakan oleh murid. Berikut adalah beberapa contoh
pendahuluan karangan yang didasarkan oleh murid sebelum menggunakan kaedah teatuk. Kalau kita lihat, karangan ataupun pendahuluan karangannya adalah sangat ringkas. Tiada huraian dan juga tiada penggunaan ungkapan pada bahagian pendahuluan. Begitu juga kalau kita lihat contoh yang kedua, pendahuluannya sangat ringkas. Hanya dituliskan 2 atau 3 ayat sahaja dan sebahagian ayatnya juga tidak menggambarkan karangan ataupun pendahuluan karangan yang baik. Baik, selepas diperkenalkan dengan kaedah teatuk, terdapat perubahan dalam penulisan pendahuluan karangan oleh murid. Jadi ini adalah satu contoh seorang murid yang asalnya tidak boleh menulis pendahuluan karangan dengan baik. Setelah diberikan sedikit bimbingan, dia boleh menuliskan satu pendahuluan karangan yang lebih baik. Dan selepas itu, kita juga lihat hasilnya, pendahuluan karangannya menjadi lebih baik berbanding dengan pendahuluan karangan sebelum diperkenalkan dengan teatuk. Jadi, imej sebelum ini dan juga imej yang disaksikan ini sebenarnya adalah contoh pendahuluan karangan daripada murid yang sama. Perluasan dan komersial. Pada peringkat awal, kaedah penulisan pendahuluan karangan menggunakan kaedah teatuk ini dikongsikan dengan rakan-rakan sejawat yang lain. Melalui program komuniti pembelajaran profesional, rakan-rakan guru dapat mengetahui kaedah yang diperkenalkan ini dan mereka dapat menggunakannya di dalam kelas masing-masing. Seterusnya, kaedah teatuk ini juga disediakan dalam bentuk penulisan untuk diterbitkan dalam jurnal. Pada ketika ini, penulisan kaedah teatuk ini dalam proses untuk diterbitkan dalam salah sebuah jurnal institusi pengajian pendidikan. Seterusnya, video yang berkaitan dengan kaedah penulisan teatuk ini juga dimuat naik ke dalam channel YouTube yang dimiliki oleh pengkaji ataupun guru. Jadi secara tidak langsung hal ini akan dapat diakses oleh guru-guru yang lain dan digunakan oleh mereka sekiranya sesuai untuk murid-murid mereka. Seterusnya kita lihat pada aspek berkaitan dengan foto, lakaran, jadual ataupun rajah yang berkaitan dengan kaedah teatuk dalam penulisan pendahuluan karangan.